Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu sekarang ni nak ajar pasal daya graviti ataupun gravitational force. Okay, yang pertama sekali, daya graviti ataupun gravitational force ni dia bertindak di mana-mana dua jasad di alam semesta ataupun acts between any two bodies in the universe. Okay, so katakanlah kalau kita tengok kat sini kan ada gambar ni, dalam dia ada 3 jasad ataupun ada 3 bodies. Okey, so jasad yang pertama adalah jasad matahari, yang kedua adalah bumi, yang ketiga adalah bulan. Jadi yang cuba disampaikan dalam ayat pertama ni adalah daya graviti tu ada dekat mana-mana. Okey, maksud dia contoh, katakanlah objek pertama dengan kedua ni kan. Okey, antara diorang ada daya graviti. Okey, antara 2 dengan ketiga pun ada daya graviti. Antara 3 dan 4 pun ada daya graviti. Itu yang cuba disampaikan dengan statement gravitational force acts between any two bodies in the universe. Okey, so itu adalah maksud statement yang pertama. Jadi kita tengok yang kedua pula, dia adalah kedua jasad mengalami daya graviti dengan magnitude yang sama ataupun both bodies experience same magnitude of gravitational force. Maksud dia sekarang ni contoh, katakanlah tadi kita kata antara matahari dengan bumi ada daya graviti kan. Okey, so antara diorang ada daya graviti. Jadi sekarang ni daya graviti matahari ke bumi dan bumi ke matahari pun adalah sama. Okey, walaupun satu besar, satu kecil, tapi daya graviti dia adalah sama. Okey, katakanlah ni contoh saja. Katakanlah value daya graviti dia adalah 10. Contoh daya graviti bumi ke matahari pun adalah 10 juga. Kenapa? Sebab sepatutnya daya graviti dia adalah sama. Okey, tapi hanya kerana antara matahari dan bumi ni 10, tak semestinya yang lain pun 10. Okey, jadi contoh yang kedua adalah katakanlah kita tengok bumi dengan bulan. So katakanlah bumi kepada bulan adalah 50 Newton. Okey, jadi bulan kepada bumi pun 50 juga. So nampak tak? Jadi sekarang ni pasangan tu yang mempunyai daya graviti yang sama. Okey, lain pasangan lain value, tapi dalam pasangan tu sendiri value dia adalah sama. Okey, alright, so itu adalah berkenaan dengan daya graviti. Okey, seterusnya kita akan tengok Newton punya Universal Law of Gravitation ataupun hukum kegravitian semesta Newton. Okey, so kita tengok dekat ayat yang dia bagi ni, dia kata daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus. Itu keyword dia, berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. Okey, so sebelum tu cikgu nak tunjuk satu benda. Katakanlah ni jasad nombor 1, yang ni adalah jasad nombor 2. Okey, so jasad nombor 1 dan nombor 2 dia ada dia punya jisim sendiri kan. So ni adalah jisim jasad pertama, ini adalah jisim jasad kedua. So sekarang ni jisim jasad pertama dan jisim jasad kedua ni kalau kita darabkan dia mengikut yang Newton cakap, darab ni kan. Okey, so hasil darab dia adalah berkadar terus dengan daya graviti. Okey, so daripada situ apa yang kita boleh dapat adalah untuk ayat yang pertama tu adalah F berkadar terus dengan M1 dan M2. Okey, sebab dia dah kata daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim. Okey, tu baru statement pertama. Yang kedua dia kata berkadar songsang ataupun inversely proportional dengan kuasa 2 jarak. Okey, so tadi kita ada objek yang pertama dengan M1, lepas tu objek yang kedua dengan M2. So sekarang ni antara 1 dengan 2 mestilah ada jarak. So jarak tu kita panggil R. Okey, jadi kita tengok balik, dia kata daya graviti adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Maksudnya dia akan jadi 1/R kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab dia kata berkadar songsang tu dengan kuasa 2 jarak. Jadi ini adalah dua benda yang dalam Newton punya law of gravitation ni dia dah cakap. Jadi daripada dua ni kalau kita gabungkan kita akan dapat F M1 M2 bahagi dengan R². So katakanlah soalan dia suruh korang cakap pasal apa itu hukum kegravitian semesta Newton. Just ingat formula ni. Okey, ni bukan formula lah, tapi ingat benda ni. Jadi korang akan ingat F ni berkadar langsung dengan yang dekat atas. Dekat atas ni adalah M1 darab M2.
Lepas tu F berkadar songsang dengan dekat bawah, iaitu R kuasa 2. Jadi itu adalah hukum kegravitian semesta Newton, atau dalam bahasa Inggeris dia Newton's Universal Law of Gravitation. Okey, daripada benda ni F yang ni, okey, yang ini korang tak boleh calculate tau, sebab dia bukan equation. Korang hanya boleh calculate bila benda ni, okey, dia tukar kepada sama dengan. Okey, so sama dengan tu bila dah ada sama dengan baru boleh buat calculation. Okey, jadi daripada sini, okey, nak tukar ke sama dengan tu dia ada tambah something. So kalau korang tengok kat sini, apa yang ditambah adalah huruf G. G besar ni. Okey, so F sama dengan G besar M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey, so yang penting adalah F tu adalah daya graviti antara dua objek. Okey, so maksudnya katakanlah dekat sini kita ada objek warna biru dan juga objek warna merah ni kan. So daya graviti antara diorang dua ni kita panggil adalah F. Okey, lepas tu katakanlah yang warna yang warna biru ni dia punya jisim kita letak M1. So itu adalah M1. Yang ni adalah dia punya M2. Okey, lepas tu yang jarak antara diorang berdua ni adalah R. Okey, so R tu adalah jarak antara diorang, tapi ingat dalam formula dia letak sebagai R kuasa 2. Okey, satu benda yang saya tak sebut lagi adalah G. So G ni adalah polar gravity. Jadi G ni value dia adalah constant. Okey, jadi value dia adalah constant. Ini adalah value dia 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter squared kg negatif 2. So itu adalah value dia. Jadi kalau nak type dalam kalkulator, apa yang korang boleh buat adalah cuba tengok dekat kalkulator, cari perkataan constant ni. Okey, lepas tu tulis nombor 39. Nanti korang akan dapat dekat skrin tu dia tunjuk huruf G kan. Okey, cuba test, tekan sama dengan. Okey, G tu akan dapat 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Jadi dalam calculation, kalau tak nak type semua tu, korang boleh guna G dekat dalam calculator tu. Right, so ini adalah formula dia yang korang kena ingat. Okay, so kita akan tengok try satu soalan aplikasi macam mana nak guna formula ni. Okay, so dalam soalan ni kita tengok given that mass of a bowling ball is 10 kg dan mass of earth adalah 5.97 times 10 to the power of 24. Okay, distance antara earth dengan ball adalah 6.37 times 10 to the power of 6. Calculate gravitational force. Maksudnya dia nak F. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah keluarkan semua information dulu. Jadi yang pertama sekali adalah M1 adalah 10. Okay, M2 adalah 5.97 darab 10 kuasa 24. Okay, lepas tu kita ada distance. So ingat tak tadi kita cakap katakanlah objek 1, objek 2 dia punya distance tu kan. Okay, itu adalah R kan. So dalam kes ni dia dah bagi R kita adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. Okay, jangan lupa kita ada G. Okay, sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, so carilah F. Masukkan yang ni. Okay, masukkan semua information yang korang ada ni, guna formula ni dalam kalkulator. Okay, jadi sepatutnya jawapan akhir yang korang akan dapat adalah lepas korang kira. Okay, korang try kira dulu. Okay, pause video, kira dulu. Okay, so jawapan yang sepatutnya korang dapat adalah 98.1. Lebih kurang macam tu lah jawapan dia, 98.1 Newton. Okay, so itu adalah cara nak guna formula ni. Alright, so harap video ni bermanfaat. Jadi practice lah. Okay, so chapter ni tak susah, cuma kena hati-hati guna calculator. Okay, terima kasih.